Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan tengok bab 8. Oh, bukan tengok. Kita nak belajar bab 8, garis dan sudut yang berkaitan dengan garis selari dan juga garis rentas lintang. Okey, ini adalah bahagian terakhir untuk standard pembelajaran dalam topik ini. Okey, apa yang akan kita pelajari? Kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis selari dan juga garis rentas lintang. Sebelum kita fokus kepada soalan, cikgu nak imbas kembali apa yang telah dipelajari. Okey, mula-mula sekali kita belajar tentang sudut pada garis lurus. Pada garis lurus, okey, ada 3 kat sini. Yang pertama ialah sudut putaran lengkap. So, kalau satu putaran lengkap membentuk satu bulatan, kita telah belajar iaitu sama dengan 360 darjah. Okay, kemudian ialah yang kedua ialah sudut bersebelahan. Okey. Ni sudut ni berada di sebelah-sebelah, A dan B berada di sebelah-sebelah, dan kalau sudut yang berada di sebelah-sebelah ni, okey, dia akan membentuk separuh bulatan iaitu satu protektor, bermaksud A tambah B ni yang bersebelah ni sama dengan 180. Dan yang terakhir ialah sudut bertentangan. Sudut bertentangan, okey, maksudnya dua garis yang bersilang yang bertentangan. Contohnya A dan B ni saling bertentangan kan? Jadi nilai dia adalah sama. A sama dengan B. Okey, ini pula ialah sudut-sudut yang telah kita pelajari pada garis selari dan garis rentas lintang. Okay, kalau tengok kat sini, kalau huruf F, sudut sepadan, huruf Z, sudut selang-seli, dan kalau kat dalam, dua-dua sudut berada di dalam yang membentuk huruf C, huruf N ataupun huruf U, ini adalah sudut pedalaman. Okey, jadi kita akan menggunakan jenis-jenis sudut ini dan juga pembelajaran tentang sudut pada garis lurus untuk menyelesaikan soalan pada hari ini. Okey, ini adalah latihan buku kerja muka surat 84. Okey, kita nak mencari nilai X dalam rajah di bawah. Okey, so kalau perhatikan X ni berada di tengah-tengah. Sebab tu dia membuat satu garis lurus, okey, garis lurus yang putus-putus kat sini untuk menghubungkan dengan dua garis selari di atas dan juga di bawah. Okey, kalau soalan ni dia dah buatkan garis putus-putus. Tapi kalau tak ada garis putus-putus, awak boleh buat sendiri garis putus-putus ni ya. Okey, so sekarang ni kita nak tengok dulu sudut P. Sudut P, okey, P adalah sudut selang-seli dengan 120 darjah. Kita nampak kat sini ada huruf Z kan? So 120 darjah sama juga dengan nilai P sebab dia adalah sudut selang-seli di sini. Okey, manakala sudut Q pula, okey, kita nampak ada Z yang terbalik kat sini. Sudut Q adalah pasangan sudut selang-seli kepada 110 darjah. So maksudnya kalau kat sini 110, jadi Q pun 110 darjah. Okey, seterusnya bagaimanakah nak mencari sudut X? Kalau kita perhatikan X kat sini, okey, ini ialah satu sudut putaran lengkap. Okey, so ini ialah satu sudut putaran lengkap. So kita tahu sudut putaran lengkap ialah 360 darjah. Maksudnya kita tahu X tambah dengan 120 tambah dengan 110 sama dengan 360. Jadi bagaimana nak cari nilai X? Jadi X sama dengan 360 tolak 120 tolak 110. Jadi kita akan dapat jawapan dia X sama dengan 130. Okey, kita beralih kepada soalan kedua pula. Okey, kita ingin mencari nilai X yang berada di sini. Okey, so perkara pertama ialah kita kenal pasti dulu ini adalah satu garis selari. Okey, kat sini ini satu pasangan garis selari dan di sini ialah satu pasangan garis selari. Dan kalau kita perhatikan kat sini yang berwarna biru ni yang cikgu dah lukiskan berwarna biru, ini ialah sudut pedalaman. Dia membentuk huruf C yang terbalik kan? Jadi sudut pedalaman. Jadi sudut kat atas ni okey adalah pasangan kepada 110 tadi. Okey, jadi kita tahu kalau sudut pedalaman, jumlah sudut ialah 180. Bukan sama ya, ingat sudut pedalaman jumlah sudut. Okey, jadi kita tahu, jadi nak cari yang atas ni, 180 tolak dengan 110. Jadi kita dapat sudut kat sini ialah 70. Okey,
Kemudian kalau kita tengok kat sini, satu lagi pasangan garis selari, okey, dia membentuk huruf C kan? Okey, jadi kita tahu jumlah sudut pedalaman adalah 180. Jadi untuk dapatkan sudut ke atas, okey, maksudnya jumlah kedua-dua sudut ni dalam ni 180. Nak dapatkan sudut ke atas 180, kita tolakkan dengan 115. Jadi kita dapat sudut kat sini ialah 65. Okey. Seterusnya kita nak cari nilai X. Okey, nilai X. Okey, kalau kita perhatikan nilai X ni, okey, di sini dia membentuk, ini adalah satu garis lurus. Okay, sudut pada garis lurus, okey, ni bentuk satu protractor, satu jangka sudut kat sini. Dia jumlah sudut dia ialah 180. Jadi 70 tambah X tambah 65 sama dengan 180. Okey, cikgu keluarkan kat sini. Maksudnya jumlah kat sini ialah 180. Okey, macam mana nak cari nilai X? Maksudnya X sama dengan 180 tolak 70 tolak 65. Maka kita dapat X sama dengan 45. Okey, seterusnya kita akan tengok soalan untuk mencari nilai X yang berada di tengah-tengah ni. Okey, so kalau kita perhatikan X ni berada kat tengah-tengah, sedangkan garis selari berada di luar ni. Ni adalah sepasang garis selari. Jadi bagaimana kita nak menghubungkan nilai X yang berada di tengah-tengah ni? Sama seperti soalan nombor 1, kita akan tambahkan satu lagi garis selari di bahagian tengah. Okey, jadi sekarang ni awak tengok. Okey. So, bahagian atas, okay, kat sini ada satu huruf Z, iaitu sudut selang-seli. Jadi, 35 di sini, pasangannya adalah kat sini kan? Kalau kat sini 35, bermaksud pasangan dia kat bawah pun adalah 35. Okay, itu adalah bahagian atas. Okay, kemudian bahagian bawah, cikgu lukiskan Z yang terbalik ni. Okay, so kalau kat sini 45, okay, kat sini 45, jadi bahagian atas pasangan dia, ni bahagian atas pasangan ni pun sama 45. Dan kalau kita tengok nilai X ni ialah gabungan sudut 35 dan 45. Jadi untuk mencari nilai X sama dengan 35 tambah 45 dan kita akan dapat jawapan X sama dengan 80. Okey, seterusnya soalan D. Okey, untuk soalan D, soalan ni sangat jelas. Okey, kita terus nampak. Okey, apakah sudut yang ada di sini? Terus nampak sebab dia sangat jelas kat sini huruf Z-nya. Okey, so kita tahu ini ialah sudut selang-seli. Jadi pasangan dia, pasangan sudut 40 adalah di sini. Okey, jadi kalau kat sini 40, jadi pasangan dia pun 40 darjah. Okey, kemudian kalau perhatikan kat sini, dia membentuk satu putaran lengkap. Dan kita tahu satu putaran lengkap membentuk 360 darjah. Bermaksud 215 tambah 40 dan tambah X sama dengan 360 darjah. Okey, bagaimana nak mencari nilai X? Okey, X sama dengan 360 darjah tolak dengan 215 tolak 40. Jadi kita akan dapat X sama dengan 105 darjah. Okey, soalan terakhir. Kita nak mencari nilai X di sini. Kalau perhatikan soalan di X kat sini. Perkara pertama ialah kita dapat lihat satu sudut pedalaman. Okey, satu sudut pedalaman. Jadi 120 pasangannya ialah kat sini. 120 pasangannya kat sini. Jadi kita tahu jumlah sudut pedalaman ialah 180. Okey, jadi 180 tolak 120. Jadi kita akan dapat jumlah sudut kat sini ialah 60 darjah. Okey, seterusnya kalau perhatikan, cikgu harap jelas warna biru ni. Ini ialah sudut yang bertentangan. Okey, sudut bertentangan adalah sudut yang sama. Jadi kat sini, okey, perhatikan cursor cikgu kat sini adalah bertentangan dengan depan sini. Jadi ini adalah sudut yang sama. Bermaksud X tambah 60 sama dengan 140. Jadi untuk mencari nilai X, 140 tolak 60. Jadi kita dapat X sama dengan 80.
Itu sahaja untuk pembelajaran pada kali ini. Cikgu harap awak dapat menyiapkan latihan online yang telah cikgu sediakan. Jangan lupa latihan tersebut juga perlu dijawab dalam buku tulis. Terima kasih.